أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara tak berapa comel, batuk sikit. Pertama sekali kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kita ruang untuk pertemuan kita dalam majlis perkongsian ilmu pada malam ni. Juga terima kasih kita ucapkan kepada pihak pengurusan Surah An-Nur yang mengadakan majlis perkongsian ilmu ini. Di sini saya lebih suka mengatakan mengambil pendekatan perkongsian ilmu. Ini bukan sesi mengajar, sesi perkongsian ilmu. So, tajuk yang dipilih untuk kali ini ialah rukun qauli dalam salat. Apa itu rukun qauli? Rukun qauli adalah rukun bacaan. Bacaan yang menjadi rukun dalam salat kita. Ada 6 tempat rukun qauli dalam salat kita. Dalam rukun salat kita ada 6 tempat rukun qauli. Daripada 27 rukun, 6 rukun qauli. 27. Tak ada buat bantahan. Buatlah bantahan kalau tak betul. Tak betul tu 27 kata. Daripada 13, 6 rukun qauli. Ya. Okay, kita terus tanpa membuang masa, kita terus kepada bacaan yang menjadi rukun pada salat kita. Pertama sekali takbiratul ihram. Bila dikatakan rukun qauli, jumhur ulama mengatakan rukun qauli ini paling tidak kita kena sebut, kita kena keluarkan suara. Tak perlulah macam orang alun azan tu, kita sekadar dengar sendiri. Kita baca, kita dengar sendiri, memadai. Itu untuk rukun qauli. Kerana apa? Kerana huruf hijaiyah Arab ini dia ada makhraj dan dia ada sifat. Dia tak boleh kadang-kadang kalau kita, mungkin di sini tidak kot, ada yang buat bismillah, alhamdulillah, semua duk angin pakai keluar dekat situ, tu tak menjadi. Sebab huruf hijaiyah tak semua ada sifat hamash tu. Jadi kita pergi kepada rukun qauli yang pertama adalah takbiratul ihram. Bila dikatakan rukun qauli ni, rukun bacaan ini, ia melibatkan tajwid. Ia memang secara langsung melibatkan tajwid. Kalau kita sebut saja rukun solat, dia pergi kepada hukum fiqh. Ini pun dia termasuk dalam hukum fiqh. Tapi kita tarik untuk rukun qauli saja, untuk beri tumpuan pada rukun qauli, rukun bacaan, untuk menyatakan yang ini adalah semuanya kena mengikut hukum tajwid. Semua kena mengikut hukum tajwid. Jadi pada hari ini, kiraat yang kita gunakan kiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs, Tariq Imam Syatibi. Tak lari daripada itu. Kiraat tak banyak, ada 10 saja. Riwayat pun tak banyak, ada 20 saja. Cuma Tariq ada 2. Jadi hari ini kita tumpukan pada kiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs daripada Tariq Imam Syatibi. Pergi kepada rukun qauli yang pertama ialah takbiratul ihram.
Di takbiratul ihram ni, bila kita sebut Allahu Akbar, selalunya berlaku kesilapan antara Allahu Akbar. Akbar. Kaf di sini kaf, bukannya qaf. Kalau qaf dia ada sifat qalqalah. Yang ini kaf, dia tak ada sifat qalqalah, dia ada sifat hamash. Hamash ni adalah salah satu sifat wajib pada huruf hijaiyah Arab yang wajib ditunaikan. Jadi tolong beri perhatian. Allahu Akbar. Keluarkan pelan-pelan pun tak apa, tak payah laju-laju. Allahu Akbar kadang takut dia memantul, takut dia jadi macam huruf qalqalah. Allahu Akbar. Dan kedudukan kaf ni, dia ada setiap huruf hijaiyah Arab ni dia ada makhraj dia. Ni boleh pergi dekat makhraj huruf, gambar makhraj huruf tu. Di sini ada gambar makhraj huruf. Makhraj huruf tempat huruf keluar, di mana kaf keluar daripada pangkal daun lidah, diangkat ke langit lembut, ak, dan dilepaskan, ak. Dia tidak dianakkan, tidak dia memantul, tidak ada huruf sifat qalqalah dekat dia, dia cuma ada hamash saja. Itu untuk kaf. Ini tempat-tempat yang biasanya berlaku kesalahan sebutan. Baik. Ji, Fatihah. Kita pergi kepada yang ini fasa pertama. Ini fasa pertama. Fasa pertama ni kita pergi kepada kesalahan-kesalahan besar saja. Yang sedang kecil itu kita buat fasa 2, fasa 3. Ini fasa pertama saja. Rukun qauli seterusnya, rukun qauli yang kedua ialah Fatihah. Biasa kita dengar orang kalau dia memberi penekanan ni pada Fatihah sahaja. Dia memberi penekanan pada Fatihah saja. Sebetulnya bila dikatakan rukun qauli itu, dia melibatkan ke-6-6-nya. Semuanya rukun qauli. Baik. Kita pergi kepada surah Al-Fatihah. Tadi saya dah bagi tahu kita menggunakan riwayat Imam Hafs. Rata-rata kita di sini menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau mengikut riwayat Imam Hafs, basmalah adalah ayat pertama dalam Fatihah. Basmalah adalah ayat pertama dalam Fatihah. Kalau kita tak baca basmalah, tak sah. Perlu diingatkan semula riwayat yang kita bawa. Li, tolong tulis kat situ Li. Qiraat Imam Asim. Menurut riwayat Imam Hafs, basmalah adalah ayat pertama dalam surah Fatihah.
Okey, pada ayat pertama dalam surah Al-Fatihah ini fasa pertama saya katakan tadi, kita ambil yang besar-besar je. Yang sedang, yang kecil nanti dulu. Kita buat fasa 2, fasa 3. Ini fasa pertama. Yang sering menjadi ketidakbetulan sebutan bila Bismillahirrahmanirrahim, dekat ujung ni Rahim. Yang pertama Rahman. Lili tulis dalam Rumi kat situ ni, Rahman dengan Rahim. Buat dua suku kata. Yang pertama Rahman. Rahman ada ha di situ. Yang kedua Rahim. Rahim dia tak ada rah. Dia tak ada rahim, tidak. Rahim. Dan ra di sini tidak ada mat. Tapi untuk melatih di luar pada solat, untuk mendapatkan ketepatan bunyi dia, Rahim panjangkan dulu supaya kita nampak di mana kedudukan ra tu tadi. Ra dia duduk di mahraj ra. Tak apa, sekarang kita jumpa balik mahraj ra. Di sini dia selalu berlaku ketidaktepatan. Tidak tepat bunyi dia. Yang pertama tadi Rahman, ha. Yang kedua Rahim, dia tak ada rah. Kita tambah satu huruf Rahim. Ini rukun qauli, ini rukun salat. Yang pertama, ayat pertama basmalah, Rahman, dan di ujung Rahim. Rahim, Rahim, Rahim. Ra berbaris di atas. Ra ada hukum dia. Ra yang berbaris di atas atau di depan, dia kena ditafhim, kena ditebalkan bunyi dia. Tak boleh kita buat suka-suka hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ra tak sampai pada tahap tafhim dia. Nak tahu kelas nak tahu macam mana tafhim, malam ni kita ada sambung, lepas ni kita ada sambung kelas tajwid. Di sini kita ada kelas tajwid setiap hari Selasa dan hari Khamis selepas solat Isyak. Itu kelas saya di sini. Kita ke ayat yang kedua. Alham. Sering salah sebut dekat ha ni. Ini dipanggil ha maftuhah. Salah sebut dia jadi ha kinayah. Alhamdulillah jadi masalah besar. Dia berubah makna. Makna berubah. Alham. Dal ni tak apa, dal ni kita masuk fasa kedua punya cerita. Kalau kita nak cerita satu persatu orang, takut. Ini pun tak tahu pokok apa boleh siap. Alhamdulillah, dulillah. Pada kalimat Al-Jalalah ni, dia berbaris di bawah. Dulillah, dia kena dibaca nipis. Dia tak boleh dibaca tebal. Alhamdulillahi Rabbil. Soal ra dengan ba ni, Rabbil. Macam saya katakan tadi, huruf hijaiyah Arab ini dia ada mahraj. Bila ada mahraj, dia ada sifat. Dan ba ni pula dia sifat dia. Kadang-kadang kita duk sebut Rabbil, kita kemam bagai tak mau bibir tu. Rabbil, tu tak menjadi. Tak apa, yang tu kita buat fasa 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain.
Ain ni setakat ini kelas kita mula bulan 8 bulan 8 kelas kat sini mula. Kalau kelas saya di Jalan Kebun tu pun dah lama jugalah. Tapi ain ni dia tak ada satu sifat pergi ke hidung ataupun dipanggil hasyum. Kalau kita sebut ain tutup lubang hidung, dia pergi ke hidung, maknanya bukan ain. Ain tak ada sifat hasyum, dia tak ada pergi ke hidung, tidak. Dia tak ada pergi ke hidung. Yang tu memang kena latihan. Saya melatih pun tak ada lama tuan-tuan, lebih kurang dalam 18 tahun saja. Tak lama. Jadinya untuk ni tadi, jangan sampai dia pergi ke hidung. Bila dia pergi ke hidung, kita tambah sifat huruf, tak jadi. Sebab Allah berfirman dalam surah Muzammil sebahagian ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran dengan tertil. Jumhur ulama sependapat mengatakan tertil tu mengikut hukum tajwid, menepati makhraj huruf dan menyempurnakan sifat-sifat huruf. Jadi ain ni dia tidak pergi ke hidung. Yang ni memerlukan latihan. Ain dia tak pergi ke hidung. Pegang elok-elok, ain tak pergi ke hidung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Nun dia ada sifat gunah, satu. Keduanya dia ada satu sifat dipanggil tawasud, di mana nun ni dia tak boleh dimatikan di tali gantung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min dia mati di tali gantung, tak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min dia dah pergi, lidah kita dah pergi dekat mahraj nun dekat zalqiyah, dia ada gunah sedikit. Itu untuk nun. Ini fasa pertama Ini fasa pertama. Kita tak nak pergi pada lebih detail. Kita pergi fasa pertama saja dulu. Baik. Kita teruskan ke ayat yang keempat. Tiga ke empat? Dia punya tumpuan tu sebetulnya, kan, dia beri tumpuan. Ayat ketiga, Ar-Rah Ra ni tasydid. Ra ni ada sifat dan ada hukum dia tersendiri, dan dia ada sifat takrir. Satu-satunya huruf yang ada mahraj tapi tak lekat pada mahraj dia, ra. Lain huruf semua melekat pada mahraj, ra tidak. Dia pergi, lepas tu dia bergetar. Itu ra. Itu untuk ra. Ar-Rahmanir Rahim, Nir-Rahim. Yang ini ada khilaf. Nir-Ra, yang tu ada khilaf. Nak ambil baca nipis boleh, nak ambil baca tebal pun boleh, tak ada masalah. Nir-Ra boleh, Nir-Ra pun boleh, tak ada masalah. Sama. Rahim, Rahim, jangan Rahim. Sama macam ayat pertama tadi. Jangan Rahim, Rahim, Ra. Kerana itu saya lebih suka kalau di luar salat tuan-tuan latih ra, panjangkan dia supaya nampak macam mana dia masuk. Seterusnya
Ayat keempat, manimat. Riwayat Imam Hafs, manimat. Maliki yaumiddin. Sama, nun tadi dia ada tawassul. Seterusnya, sila ambil perhatian untuk ayat ke berapa ni? Ni ayat ke berapa ni? 4, 5. Ayat kelima. Ayat kelima ni biasa kita dengar orang baca iyyaka na'budu wa betul tu biasa kita dengar. Baik, kita tengok di sini ya ni bertasydid, bersabdu. Ada 2 ya dekat sini. Ya yang pertama, dia membawa kepada hukum mat badal. Ya yang sukun sebelumnya didahului oleh hamzah, dia jadi mat badal. Dia dibaca 2 harakat, i. Dan ya yang pertama ini duduknya di rongga mulut. Ya yang pertama duduknya di rongga mulut. Dia keluar daripada rongga mulut. Dan ya yang kedua baru dia keluar daripada syajariyah. Nama mahrajnya syajariyah. Tengah daun lidah diangkat ke langit. Biasa kita dengar orang sebut iya. Dia dah lekatkan ya yang pertama dekat dengan ya yang kedua, dicantumkannya. Sebab huruf tu bertasydid. Sedangkan hukumnya di sini, ya yang pertama adalah mat. Huruf mat mahrajnya di hawaiyah, rongga mulut. Dia bukan iya. Iya, kita hantar lidah kita ke mahraj syajariyah, dia tak jadi mat. Dan mat ni juga sering dilanggar. Iya, lidah kita tidak ke langit untuk ya yang pertama. Lidah kita ke langit hanya untuk ya yang kedua. Iya, baru kita tekan dia pergi kepada syajariyah, pergi kepada mahraj ya. Iya. Nak tunjuk tak boleh, nak tunjuk boleh keluar saja. Kalau ada X-ray boleh tunjuk, tak ada masalah. Lidah kita untuk ini mulut, lidah duduk tengah, dia bukan begini. Ini lelangit. Untuk ya yang kedua, dia melekat dekat mahraj ya. Ya pertama tidak. Ya pertama tidak. Ya kedua sahaja. Iyyaka i-nya mat. Dia tak boleh iya, tak boleh. Matnya hilang dan ya tu tadi kita hantar ke syajariyah. Iya. Iyyaka na'budu wa itu kita masuk fasa lain. Wa tu kita masuk fasa lain. Kita nak pergi kepada iya yang kedua. Wa iya yang kedua sama. Ya ni bertasydid.
Ya ni bersabdu. Bila ya ni bersabdu, dia ada dua ya. Asalnya begitu yang saya tulis tu. Itu asalnya. Itu asalnya. Jadi ya tu dah ada dua. Jadi nampak dua. Bila tanda sabdu ni dia ada dua makna. Pertama dia bersabdu. Bersabdu ni pertamanya huruf tu ada dua. Yang keduanya bacaan idgham. Itu tanda makna sabdu. Baik. Kita pergi kepada ya ni tadi. Ya yang pertama adalah ya mad. Ya yang kedua adalah keluar daripada syajariyah. Tengah daun lidah diangkat ke langit. Itu untuk ya yang kedua. Kita terus kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berlaku di sini, sila ambil perhatian. Setiap huruf yang bertemu dengan hamzah dan ain, kita kena sempurnakan dia elok-elok. Kalau tidak, dia jadi begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Bukan ta'in. Ta'in. Dia dah bertindih di sini. Kita dah letak satu sabdu dekat sini. Dia jadi ta'in. Antara sebab dia makhraj huruf tak tepat. Bila makhraj huruf kita tak hantar lidah kita ke makhraj huruf yang tepat, dia jadi begitu. Ta'in, dia tak sampai lagi. Ta'in, dan sifat ta tu sendiri tak kita sempurnakan. Dia jadi ta'in. Dia jadi begitu. Sebetulnya dia ta'in. Ta'in. Ta ada hamash. Ta'in. Tadi bila kita sebut yang mula-mula tadi, ta'in, hamashnya hilang. Sedangkan itu sifat wajib pada, salah satu sifat wajib untuk huruf ta. Okey, seterusnya untuk ayat ke-6. Ihdinas, ini biasa kita dengar kan? Ihdinas. Kita tak nak berceritakan pasal sad ni tepat tak tepat bunyi dia. Asalkan dia bunyi sad, sudahlah. Jangan tukar bunyi sin, sudah. Ihdinasi, bukan tak boleh. Untuk riwayat Imam Hafs tak boleh. Ihdinas, alif ha, hamzah ha, baris di bawah. Hamzah baris bawah bunyinya i. Hamzah ha bunyinya i, bukan ih. Baris yang ada fathah, kasrah, dhammah. 3 baris saja yang ada. Fathah baris atas, kasrah baris bawah, dhammah baris depan. Bila kita sebut dia agak-agak duduk di mana baris tu. Sedangkan dia sepatutnya hamzah bawah ih. Jangan cerita kekuatan ha tu, tak mau cerita dulu. Tak payah cerita, itu fasa 2. Kita cerita hamzah tu dulu. Dengan kalau baris atas bunyinya ah. Kalau baris bawah bunyinya ih.
Kalau tengah-tengah dia bunyi tengah-tengah dia bunyi atau antara merah dengan biru tu, itu adalah hukum. Dalam riwayat Imam Hafs, biru tu tak ada, yang ada merah saja. Azan. Kita berhenti kejap
Kita sambung Kita berhenti pukul 9 je Okey, yang biru dengan merah tu, tanda biru dengan merah tu, itu hukum. Yang merah tu perantaraan bunyi tengah-tengah antara baris atas dengan baris bawah, itu dipanggil imalah. Dan antara atas dengan imalah tu ada satu lagi, yang tu tak ada dalam riwayat Imam Hafs, itu dipanggil taklil. Jadi kalau kita bunyikan tadi itu, agak-agak dia duduk di mana baris tu. Hamzah bawah i, jadi hamzah ha bawah i, bukan Ini antara tempat-tempat yang besar-besar saja kita kongsikan Seterusnya ihdinas sad. Dinas jangan tertukar kepada sin. Riwayat Imam Hafs dia memang baca sad. Ihdinas ra ni ada mat, ra ni ada mat, tal. Yang nak tebal ta saja. Lam tak ada sifat tebal, lam tak ada tebal. Lam bila dia tebal pada kalimah al-jalalah, kalau dia sebelumnya berbaris di atas atau di depan, itu sahaja lam yang tebal, lain lam tak tebal. Ihdinas siratal ta tebal, ta. Ihdinas siratal, ihdinas siratal, ihdinas siratal. Lam dinipiskan, jangan dibawa lam tebal sekali. Mustaqim, sukunkan sini elok. Jangan tak nak, ujung tu dia tak nak melentik naik, jadi tak nak. Mustaqim. Qaf, tadi kita dah tunjuk tempat keluar kaf masa takbiratul ihram tadi. Ke belakang sikit daripada mahraj kaf tu keluar huruf qaf, sama-sama dekat nama mahraj lahwiyah. Pangkal daun lidah dekat langit lembut, dan dia ada sifat qalqalah, dan jangan dia qalqalahkan sebab dia tak sukun. Mustaqim, jangan sampai tertelan. Mustaqim, dia dah tertelan, dia dah terlajak daripada makhraj dia. Seterusnya siratal, sama qallazi zal. Siratal lazi, di bunyi tak sama, macam serupa tapi tak sama. Zal dia bukan zai. Jangan silap, jangan tertukar antara zal dengan zai. Siratal ladzina an. Dia dah berjumpa dengan ain. Siratal ladzina an. Siratal ladzina an. Saya tunjukkan bunyi tu, saya panjangkan sebab nak bagi nampak dia tak ada bertindih. Kalau kita lajukan dia, dia akan jadi siratal ladzina an. Kita akan tindihkan dia na'an. Nun tak sempurna lagi dekat mahraj dia, kita dah masukkan hamzah. Na'an sepatutnya. Na'an dia jadi bertindih di sini. Na'an. Tadi saya dah bagi tahu, setiap huruf yang bertemu dengan hamzah ataupun ain, kalau kita tak perhatikan betul-betul, dia jadi macam ni lah. Na'an. Siratal ladzina an. Na'an. Kerana tu saya panjangkan tadi supaya nampak.
Siratal ladzina an. Baru nampak. Kalau kita pendekkan na'an, sebetulnya dia tak boleh dipanjangkan. Cuma nak menunjukkan saja. Jangan nanti kata dapat dekat sini na ni panjang. Lu nyai saya. Jangan viralkan dalam na'an. Kita tunjukkan tadi supaya nampak bunyi dia tu. Na'an, na'an, na'an. Jadi dia tak bertindih. Bila kita pendekkan na'an, jadi sempurnakan dia. Nan, 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 nan. Nan, ta'alai. Ta'alai. Dia jadi macam ta'alai. 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 Yang tu kena jaga elok-elok. Ta'alai. Ta'alaihim. Alaihim. Sama. Mim juga dia ada sifat tawasud. Yang nak di him, jangan dimatikan dia di tali gantung. Alaihim. Dia mati di tali gantung. Alaihim. Dia pergi ke hidung. Alaihim. Dia pergi ke hidung. Hantar dia pergi ke hidung dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi ghairil maghdubi dia ada mat. Dia tak susah sangat mahrash dad ni sebab tepi daun lidah dekat pangkal gusi atas kanan ataupun kiri. Dia tak susah. Dia yang susah ain. Ain nampak senang tapi nak menyebut susah. Maghdu jangan dianakkan rin tu. Maghdu sukunkan dia elok-elok. Maghdubi alai. Di sini sekali lagi dia berjumpa dengan ain. Bi alai. Bila kita tekan ba tu tadi, bi alai. Ba ni dia bersentuh bibir saja. Bibir kita bersentuh saja. Bi alai. Bi alai ba. Bi alai, bukan bi alai. Bila kita tekan ba, dia akan jadi dia nak bangkit balik lambat untuk pergi ke dua mahras yang berjauhan. Ba duduk dekat syafawiyah, ain duduk dekat khalqiyah. Dua mahras yang berjauhan. Nak pergi tu dia jauh. Bi alai. Bukannya bi alai, tidak. Bi alaihim wala. Latih dia dengan wala, bukan walak. Jangan latih dia dengan walak. Nanti lam tebal. Lam tidak tebal. Wala saja. Wala. Ambil wala dulu. Macam kita tadilah. Kan? Kita panjangkan dia untuk melatih. Walau. Baru tebalkan dot. Walau. Dan dot tidak ada angin. Tidak ada angin. Walau dha. Kalau angin keluar dha, dia ada kacau. Dhat tak ada angin keluar. Walau dhalin. Walau dha. Okay. Fatihah ada 7 ayat. Riwayat Imam Hafs, Fatihah ada 7 ayat. Agak-agak kalau ayat ke-7 ni nafas tak panjang, berhenti dekat alaihim yang kedua. Jangan berhenti dekat alaihim yang pertama. Bila kita berhenti alaihim yang pertama, ayat jadi 8.
Kalau kita sambung, ayat jadi 8. Fatihah ayat cuma ada 7, termasuk basmalah. 7 saja. Kalau kita berhenti dekat alaihim yang kedua, jangan sambung. Ulang balik daripada ghairil. Ulang balik daripada ghairil. Sebab dia ada sini, dekat alaihim yang kedua ni dia dipanggil wakaf kabih, wakaf buruk. Dalam Al-Quran ini tidak ada satu tempat pun yang diwajibkan atau yang diharamkan untuk wakaf. Tak ada. Tapi ulama ada menggariskan di mana yang wakaf elok tak elok, elok tak eloknya mengikut susunan tata bahasanya. Jadi kita ikutlah. Jadi di sini alaihim yang kedua, berhenti di alaihim yang kedua, ulang ghairil maghdu sampai habis. Jangan sambung. Sambung tak jadi. Berhenti di alaihim pertama, kita sambung ayat jadi 8. Benda ni kita ada bawa di tempat-tempat lain pun, kita ada bawa. Ada satu saudara kita tu bertanya, dia kata di Mekah tu katanya dia berhenti alaihim pertama. So dia jadi 8 ke katanya. Pastikan betul-betul basmalah dia baca ke tidak. Pastikan betul-betul. Biasanya dia orang tak baca basmalah. Bila dia tak baca basmalah, dia berhenti dekat alaihim yang pertama. Jangan tanya boleh tak boleh. Riwayat Imam Hafs tak boleh. Kita cerita riwayat Imam Hafs. Riwayat lain tak bawa lagi. Tapi memang ada riwayat yang menggugurkan basmalah. Dia mengata basmalah bukan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Itu tak payah cerita. Kita cerita yang ni dulu. Jadi berhenti pada alaihim yang kedua, dan ulang balik. Ghairil maghdubi alaihim sampai habis. Waladdallin. Da 6 harakat. Tak boleh kita buat suka-suka hati 2 harakat. Tak boleh. 4 harakat tak boleh. Riwayat Hafs ini mak lazim kalimi musaqqal. Nak kena dibaca 6 harakat. Nak sentuh banyak benda nak sentuh. Tapi kalau masuk kelas boleh sentuh, dekat sini tak boleh. Sebab ada benda-benda yang sensitif. Nanti takut orang marah. Baik. Itu untuk Fatihah. Itu untuk Fatihah. Selesai untuk Fatihah. Ada pertanyaan sampai setakat ini? Ya, sila. Ya. Ayat jadi 8. Ayat jadi 8. Surah Fatihah cuma ada 7 ayat sahaja. Kata Imam Al-Jazari, bukan saya cakap, Imam Al-Jazari kata, bila kita baca Quran, kita kena mengikut hukum tajwid. Wakaf salah satu hukum tajwid. Kalau tidak berdosa. Itu kata Imam Al-Jazari. Imam Al-Jazari adalah, tadi kita dok bagi tahu tarik tadi ada 2, Syatibi dengan Jazari. So berdosa. So kena ikut. Itu kata Imam Al-Jazari. Alaihim yang kedua, latih. Tak apa, yang dah lepas tu lepas, biarkan dia lepas. Yang dah lepas tu biarkan. Kan? Yang dah lepas tu biar. Yang akan datang dah tahu tak boleh lah. Macam mana? Imam baca 8. Jadi 8. Alaihim pertama berhenti. Dia bukan soal sah tak sah.
Bukan soal sah tak sah. Kata Imam Jazari, siapa yang membaca Quran tanpa bertajwid berdosa. Dia tak kata sah tak sah. Dia tak sentuh pun solat tu sah tak sah, tidak. Cumanya bila kita tak ikut wakaf tu tadi, salah satu hukum tajwid, salah satu bab tajwid. Bila kita tak ikut, kata Imam Al-Jazari, berdosa. Dia bukan soal sah tak sah. Nak tahu sah tak sah itu kena tarik pada hukum fiqh pula. Ini kita cerita bab tajwid saja. Baik. Alaihim yang pertama, alaihim yang kedua. Latih untuk alaihim yang kedua. Kok katalah tengah batuk dia apa semua, nafas tak cukup panjang. Tak sampai alaihim kedua, lajakkan sedikit. Ghair siratal ladzina an'amta alaihim ghair. Menampakkan ada sambungan. Bukan kita berhenti dekat alaihim yang kedua, alaihim yang pertama, tidak. Ini cerita kalau tak sihat. Macam saya lah batuk. Tuan-tuan tak batuk, kena sambung. Kan? Nak menampakkan supaya ayat ni tergantung. Ghair, kita wakafkan dia kat situ. Ambil balik. Ghairil maghdubi. Secantik-cantiknya dekat alaihim yang kedua lah. Itu paling cantik lah. Kalau kata tak cukup, sikit no lagi pun. Tapi ini 6 harakat ni. 6 harakat, lepas tu hujungnya ma'arif li sukun kena baca 4. Kalau nafas panjang, okey, tak ada masalah. Macam Bilal kita kan, tak ada masalah. Tapi kalau nafas tak cukup panjang, berhenti dekat alaihim kedua, ulang balik daripada ghairil maghdubi alaihim. Soalan baik. Nabi SAW baca setiap tempat ni dia wakaf. Setiap tempat ni dia wakaf. Maknanya 7 kali wakaf lah. Setiap tempat ini wakaf. Itu Nabi buat. Nabi SAW buat 7 tempat dia wakaf. Tapi ulama' Qura membenarkan kalau kita ambil perhatian, mewakafkan di 4 tempat. Tempat yang pertama adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 wakaf. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4. Itu saja. Senapas tak ada. Senapas tak ada. Memang ada orang boleh buat nafas panjang macam Bilal kita, nafas panjang. Bukan kata Fatihah dia boleh sambung sekali dengan 3 ayat lazim tu. 3 surah lazim tu. Pasal dia pernah buat. Ikut kelas saya dia pernah buat. Tak boleh untuk senapas jangan buat. Tak boleh. Memang tak ada yang buat begitu. Ada satu, saya ingat satu, tengok dekat kawan-kawan dulu punya telefon lah kan, di Indon dia solat tarawih. Di Indon punya cerita lah ni. Kita bukanlah nak kata Indon ni tak bagus, tidak. Tapi ada tempat-tempat yang macam tu. Saya pun tak tahu dia buat kot mana. 23 rakaat dia buat hanya dalam masa setengah jam. 23 rakaat setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dia satu je.
Kalau nak buat, buat elok-elok. Kalau tidak, tak usah buat. Bukan saya kata tak payah sembahyang, tak. Tapi kalau sembahyang pun dapat dosa, baik tak payah buat. Tentu arah satu dosa saja. Ini adalah dosa. Ini mempermainkan. Jadi nak buat elok-elok. Termasuk rukun solat, dia tak ada kata solat fardu, tidak. Dia cuma kata rukun solat. Jadi terangkum fardu ke sunat ke dalam tu semua sekali ada. Sunat pun macam tu juga. Itu juga rukunnya. Tak ada sembahyang sunat rukun lain, tidak. Baik. Selesai untuk Fatihah. Ada sebarang pertanyaan lain untuk Fatihah? Tak ada, kita teruskan. Pukul apa dah? Ada 20 minit lagi. Ada, kita bagi laluan. Tak ada, baik. Tak ada, kita terus kepada rukun qauli yang ketiga adalah tahiyat. Dengar betul-betul. At-tahiyatul mubarakatuh. Kelajuan membaca tu, dia berpandu pada kelajuan membaca. Mat ke, tak mat ke, dia sama. Dia ikut kelajuan membaca. Jadi harakat tu dia kira daripada kelajuan kita membaca. Biasa dengar tak? Kadang-kadang orang sebelah kita, kalau imam dia tak dengar lah, makmum. Orang sebelah kita, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatut. Dekat sini, bawa kemari, dia punya gelombang ni, kita katakan gelombang dia tu begitulah. Dekat ta tu bertasydid, jadi dilamakan yang dekat tu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut. Jadinya gelombang yang seterusnya tu dia rendah aja. Sedangkan ta tu cuma tasydid, tak ada mat. At-tahiyatul, bila kita panjangkan dia, dia jadi bukit macam tu. Kalau kita sukat balik dengan kelajuan membaca tu tadi, dia dah duduk dalam 4 atau 5 kali ganda. Memang dia tasydid. At-tahiyatul, bukannya at-tahiyatul. Ya. Yang tu kena perhati elok-elok. Kerana tu dia tulis dekat sini, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Yang dah kita biasakan tu, kita betulkan. Nanti bila dah betul, baru kita biasakan yang betul tu. Tu dia. Baik. At-tahiyatul mubarakah. Ra bila dia berbaris di atas memang nak kena tafhim. Mubarakah, bukan mubarakah. Nak tentukan ra ni dia tafhim ke tidak, macam mana yang dikatakan dia ditebalkan, dia mesti dimoncongkan. Ra dia mesti dimoncongkan, menandakan bacaannya ditafhimkan. Kalau at-tahiyatul mubarakah, moncong pun tak sampai lagi. Bukan marah, kadang-kadang moncong ni merajuk, marah macam tu. Tapi moncong ra' ni hukum. Bukan makna marah, tak. At-tahiyatul mubarakatus salawah. Sin ke Ustaz? Bolehlah sentuh sikit, nak marah pun marah lah. Dia kadang-kadang orang baca doa, kan? Orang baca doa pun macam tu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah
Kita tengok balik ayat Quran. Rabbana atina majais munfasil. Kita tak pernah kisah, tak pernah kisah pun benda tu. Bila situ kita tak kisah, kita bawa sampai dalam solat pun kita tak kisah. Kita tak berkisah. Asal boleh, sudah. Sedangkan dia ada hukum dia yang tersendiri, yang mesti kita tunaikan. Dia ada hukum dia tersendiri. Ini yang dikatakan rukun qauli yang kita kongsikan malam ni adalah rukun qauli, rukun bacaan. Bacaan yang menjadi rukun dalam solat kita. Baik. Mubarakatus tusa, bukan tusa. Tusa dia jadi sin. Tussalawatut tayyi. Tayyi. Baik. Tadi dekat iya, ya tasydid. Ya pertama berbaris di bawah. Ya pertama berbaris di bawah. Dia bawa hukum mat. Jadi dia tak dibaca iya. Dia tak boleh ya pertama dihantar ke mahraj ya. Tak boleh. Tapi di sini tayyi, ya ini adalah lin. Lin ni hukum. Mat pun hukum juga. Tapi lin dia tompang mahraj huruf yang ada. Kalau ya lah, dia tompang dekat ya lah, syajariah lah. Jadi dia boleh duduk dekat mahraj syajariah. Tayyi boleh. Mat tak boleh. Mat dia ada mahraj dia sendiri. Di hawaiyah tadi, dia rongga mulut tadi. Untuk lin boleh, dia boleh tompang. Tayyi, tayyibah, tulillah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu itu biasa. Latih macam saya pesan tadi, bila dia bertemu dengan hamzah ataupun ain, latih dia elok. Assalamu alaikum. Ain dia tak pergi ke hidung. Satu hal yang tu nak melatih bukan senang. Jangan bagi dia bertindih dulu. Jangan jadi dia jadi mu'alai. Latih dia mu'alai. Ain tu tak tepat lagi tak apa. Jangan dia bertindih. Jadi ada sabdu dekat sini. Mu'alai. Ini rukun qauli. Assalamualaikum ayyu. Sama. Dia lin juga. Ayuhan. Ada hukum dekat sini. Nun bertasydid. Wajib al-ghunah. Assalamualaikum ayuhan nabi, ayuhan nabi, ayuhan nabi. Kita langgar je. Kita langgar je. Rukun qauli ni panduannya hukum tajwid. Macam saya katakan tadi, dia kena kita keluarkan suara sedikit sekadar kita sendiri dengar. Tak, jangan sampai kalau dalam jemaah, dalam kita berjemaah, jangan sampai kita ganggu, kita punya bacaan ganggu orang sebelah. Kadang-kadang kita nak sedap, kita duk ganggu orang sebelah. Itu tak boleh. Itu haram. Kita buat untuk kita saja. Yang nak kuat imam saja. Ayuhan Nabi. Bi, yang ni mat. Setiap mat yu nya baru dekat ya. Ya ada dua tadi. Ya pertama dekat hawaiyah. Dia tidak dekat syajariah. Nabi wa rahmatullah wa rahmatullahi wa barakatuh.
Dia terlampau kita dah terlampau dia, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra' tu kita tak ambil kisah langsung. Dia bagi di atas ke, bagi depan ke, bagi bawah ke, kita lamsamkan aja. Asalkan ada bunyi. Sedangkan ra' ada hukum dia tersendiri. Wabarakatuh. Tuh. Kalau disambung dia jadi tuhu. Kalau disambung dia jadi tuhusa. Kalau disambung. Kalau diwakafkan dia jadi tuh. Ini ha. Assalamualaikum sama mualai. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Lihin, bukan lihin. Tak payah keluarkan kat sini, rasa sendiri. Ini kita kongsikan aja. Rasa sendiri yang kita sebut selama hari ni macam mana? Rasa sendiri. Nanti perbaiki. Salihin. Asyhadu, jangan dianakkan dia, syin tak ada sifat memantul. Ashha, dia ada satu sifat dipanggil sifat tunggal, dia dipanggil tafashi. Dan lidah kena hantar ke tengah daun lidah, kena diangkat ke lelangit keras, kena diangkat ke lelangit. Jangan tak sampai. Kalau tak sampai setakat sepit, bunyi juga rasa betul-betul. Bunyi juga macam shin, tapi dia tak sampai dekat tengah daun lidah, tak sampai ke lelangit. Jadi dia tak sampai dekat makhraj dia. Asyhadu Allah. Nun mati bertemu dengan lam. Allah. Riwayat Imam Hafs dia baca izhar. Nun mati bertemu dengan lam. Izhar halki. Jelas bunyi lam. Jelas bunyi lam masuk. Juga dinamakan idgham kamil. Dia masuk sempurna. Lam masuk, nun hilang. Dan kalau ada orang baca asyhadu an la, jangan tegur. Biarkan dia. Jangan tegur. Dia dengan dunia dia, biarkan. Untuk tahap ini, untuk yang ada di sini, Allah. Kalau ada orang lain datang, dia baca Allah, biarkan dia. Kalau dia pula nak azan dekat sini, biarkan. Jangan tegur ke dia. Jangan marah dia. Tapi yang ada di sini, Allah. Gunah nun hilang. Dia masuk sempurna. Asyhadu alla ilah. La ilah. Dia ada tanda panjang dekat sini ni. La ilaha. La yang diikuti dengan ilaha. Ini kita tak ambil kisah sangat. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. La ni yang diikuti dengan perkataan ilaha, nama hukumnya mat ta'zim, mat memperagungkan. Yang ni kena baca 6 harakat. Tak ada riwayat yang mengatakan dia ni boleh dibaca 2, 4, tak ada. Semua riwayat baca 6. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Waw tadi dia bertemu dengan Hamzah. Waw bertemu dengan Hamzah. Huruf hijaiyah Arab ada 28. Lam alif bukan huruf hijaiyah Arab. Alif juga bukan huruf hijaiyah Arab. Yang ni dia bertemu dengan Hamzah. Wa ash, biasa dia akan berbunyi wa ash. Wa ash, dia ada wa dekat sini.
Dia ada wa dekat sini ni. Wa ash. Wa ash. Wow, wow duduk dekat syafawiyah. Moncong. Wow. Single huruf wow dia kena wow. Wow. Wa. Wa ash bukan wa ash. Wa ash dia duduk dekat hawaiyah. Kita tukar dia jadi tempat mat. Itu yang dia tak masuk. Dia jadi wa ash. Dia jadi wa dulu. Dia jumpa wa dulu. Dia tak jumpa wa dulu. Bukannya wa ash. Wa ash. Bila wa ash ini rukun qauli, kita tambah tasydid dekat hamzah ni. Kita tambah tasydid. Jadi 2 hamzah ada dekat situ. Kita tambah 1 wa ash. Wa ashhadu anna wajibaluna anna muhammim sabdu wajibaluna Muhammadar sama macam lam tadi idgham bilauna madar rasul bagi di atas Rasulullah lepaskan dia Rasulullah. Habis suara baru bibir boleh rapat. Kalau suara belum habis bibir rapat Rasulullah, jadi apa? Jadi apa? Dia jadi mim. Dia jadi mim. Mim kan kita tutup mulut, kita rapat mulut, mim. Mim. Rasulullah. Baru boleh. Habis suara, baru kita boleh tarik bibir kita. Nak gerak ke mana boleh. Tapi jangan kita alih bibir kita sebelum suara habis. Rasulullah. Kita rapatkan bibir kita sebelum suara kita habis. Rasulullah. Dia jadi lam. Dia tak jadi Rasulullah. Untuk semua huruf, jangan masa kita mewakafkan dia tu, sempurnakan dia. Kecuali mim dan nun lah. Dia ada gunah dia. Kalau mim tu dia ada gunah dia lah. Baik. Sampai setakat ini ada pertanyaan? Okey, tak ada pertanyaan, kita berhenti di sini. Yang baik tu dari pencipta, yang kurang tu daripada yang dicipta. Untuk lebih lanjut, kalau nak lebih lanjut, boleh join kelas Tajwid Bandar Puteri setiap hari Selasa dan hari Khamis selepas solat Isyak. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.